والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Pertamanya syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita diberi kesihatan yang baik, kita diberi ruang masa oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melapangkan sedikit masa di hujung minggu sebagaimana sebelumnya untuk kita sama-sama mengulang kaji ataupun kita belajar sebahagian daripada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala yang semakin banyak dilupakan dan banyak yang kekeliruan berlaku. So kita ambil masa sedikit di hujung minggu untuk kita sama-sama bagi yang dah mengetahui, kita refresh lah, kita mengulang kaji ilmu kita. Bagi yang belum mengetahui, semoga bermanfaat ilmu-ilmu baru, ataupun kalau yang masih tak faham, at least boleh faham lah apa setakat mana yang boleh faham. Ini kita ada juga ulang kaji untuk selapis di samping kita teruskan pengajian ataupun pembelajaran kita lah. Sebelum saya terlupa, minggu depan cuti di Pawali, so saya tak ada dekat Kuala Lumpur lah, saya tak ada tempat saya, so saya terpaksa tangguhkan kelas untuk minggu depan 1 minggu kerana saya pergi belajar tempat lain. So kita sambung minggu seterusnya lah. Hari ini kita akan sambung perbincangan ataupun perkongsian kita tentang kematian yang berlapis. Minggu yang lepas saya explain dah sebenarnya pengiraan ni, cuma saya nak review sedikit lagi, kot rushing sangat minggu lepas, so tak dapat nak tangkap lah. Lagipun memang kita fokus kepada pengiraan secara berlapis tu, dan ini saya upgrade sikit, saya tambah baik sikit nota saya tu, saya buat arrow lah, saya buat arrow. Tak nampak juga saya punya tu. Saya buat arrow lah. Sebenarnya saya ada buat warna juga sebenarnya, tapi tak apalah. Supaya lebih mudah faham lah. So apabila kita kira tentang kematian berlapis, tentang munasakhat, tujuan kita ialah kita nak buang apa yang si mati dua ni dapat pada kematian pertama. Pada kematian pertama dia dapat 14/160. Kemudian dia meninggal. So bila dia meninggal, macam mana 14 ni kita nak hapuskan ataupun kita nak pindahkan 14/160 yang dimiliki oleh si mati dua ni kepada waris-waris si mati dua yang lain. Itu cara dia. So jadi bila kita buat tasheh, kita buat penyelesaian untuk si mati dua, kita dapati jumlah ni lah, mana ibu dia dapat 18/108, 5/108, adik-adik perempuan dia, adik-adik lelaki dapat 10/108. So yang 14 ni kita nak bagi kepada mereka ni, yang macam tu. Sebab ini hanyalah untuk harta si mati dua, bukannya harta si mati dua mengambil daripada si mati satu. So 14 ni perlu digabungkan dengan penyelesaian dekat sini. Dia punya angka tasheh dia, angka ataupun angka asal masalah ataupun angka tasheh al-masail dia pada kematian berikutnya. So yang dia mati penjumlahan ni adalah 108. So yang dia bawanya ialah 14. Macam itulah lebih kurang. Jadi kita akan lihat angka 14 dengan angka 108. Apa yang boleh dibahagikan antara angka 14 dengan angka 108. Itu bahagikan tu semua dah faham lah. Kalau dalam pengajian yang sistematik kita panggil faktus punya terbesar dari segi matematiknya. Apakah angka FSTB, apakah angka faktus punya terbesar antara angka 14 dengan angka 108. 14 dengan 108 ni boleh bahagi berapa? Macam tu rasa mudah dia.
So 14 dengan 108 ni boleh bagi 1. Nombor 1 tu yang boleh masuk pada semua angka lah. Tapi yang paling besar, sebab kita nak faktor sepunya yang terbesar. So 14 dengan 108 dia boleh sama-sama dibahagi dengan sifir 2. Dan sifir 2 adalah yang terbesar. Sebab 3 tak boleh, 4 tak boleh, 5 boleh, dah sekali 14. 14 pun tak boleh sebab 108 tak boleh bagi 14. So yang terbesar dia memang 2 saja. So macam mana kita nak dapat angka yang terbesar ni, kita sebenarnya kemahiran matematik kita lah. Kadang-kadang kita, kalau kita tersilap tak jumpa yang terbesar, angka kita akan jadi besar. Sedangkan angka akhir ni, sedangkan kita nak pembawah ni kecil. Jadi ini adalah kemahiran kita untuk mendapatkan faktor sepunya yang terbesar. So dalam hal ini 14 dengan 108 faktor sepunya terbesar dia, angka dia ialah 2. So kita letak 2 ni di tengah-tengah. Antara 14 dengan 108 kita letak dia ni kat tengah-tengah. So kat tengah-tengah kat sini lah. Dia punya kolomnya. Kalau panjang lagi dia punya apa kolom tu letak je lah supaya nampak dia berada di tengah. Tujuannya ialah kita akan bahagi dengan angka tersebut. 14 bahagi 2 jawapan dia 7. Dia bila kita bahagi tu dia kita lawan dia. Sebab 14 ni angka sebelah kiri. So jawapan 14 bahagi 2 7. 7 tu kita letak di lajur sebelah kanan. 14 bahagi 2 sama dengan 7. 108 bahagi 2 sama dengan 54. So angka-angka ni kita kena tulis di bahagian atas ni. Sebab tu dalam munasakhat dia kena sediakan satu kolom pula atas ni. Dia kena ada lebih sikit kolom. Tapi buat dengan Excel tak apalah, kita add row je lah, bukan kolom, row. Maknanya kita kena ada satu baris di bahagian atas lagi untuk kita letak nombor-nombor. Nombor-nombor tu kita akan gunakan untuk kita mencari angka munasakhat ini. So 14 bahagi 2 dapat 7. 108 bahagi 2 dapat 54. Sebab tu saya sebut dia macam bersilang. Ini 14 ni bukan 7, ini sambung bawah ni. 14 bahagi 2. Sebab apa yang si mati 2 ni dapat. So bila kita dapat 14 bahagi 2 7, 108 bahagi 2 54, angka 54 tulis kat sini, angka 7 tulis kat sini. So yang kat sini ni kita darab dengan angka sini. 160 ni tasheh dia pada masa tu kita darab dengan 54. 160 darab 54 dapat 8640. Ini memang kita kena guna calculator lah. Ataupun kalau guna Excel, dia buat je lah sum dekat sini. Tambah petak ni tambah petak ni. Sama dengan berapa? Auto sum. So dapat 8640. Apabila yang ni, 160 didarab 54, maka kesemua angka dalam kolom ini, kita darab dengan 54. 20 darab 54, jawapannya 1080. 7 darab 54, jawapannya ialah 378. Yang ni kita tahulah sebab dia sama je angka. So 378 ini pun 378. Yang ni jangan darab sebab ni mati. Jangan pula 14 darab 54 sebab ni dah mati. Sebab tu yang mati ni kita kena buat hitam ataupun kita pangkah ataupun kita make sure jangan tersilap. Cepat-cepat kita tandakan dia sebagai mati, dia tak ada angka lah. Dia kosong angka dia. So 14 darab 54, 756. Ini sebenarnya darab 2 je lah sebab dia 2 kali ganda. So semua ni akan jadi 756 sebab dia sama je 14 bahagian dia. So dah jadi besar 756. Sebenarnya makin kecil lah bila angka tu besar. 756 semua. So bila yang ni kita darab atas, yang ni pun kita darab atas. Tapi kita jangan darab 108 darab 7. Sebab angka 14 dengan angka 108 ni kita sudah habiskan dia. Sebab kita dah sama-sama bahagi 2 tadi, dia dah dapat angka-angka ke atas ni. So munasakhat hanya ambil angka yang mula-mula ni saja. 160 darab 54 saja. 108 jangan darab 7. Yang perlu di darab 7 ialah angka selepas itu. 18. 18 darab 7 jawapannya ialah 126. 5 darab 7 35. 5 darab 7 35. Yang ini 10 darab 7 70. Jadi ini semua 70 lah sebab 10 semua darab 7. Kemudian kita tambahlah sebab yang ini dia dapat semua kat sini dia mendapat 2 kali pewarisan sebab dia adalah waris yang sama tetapi hubungan yang berlainan.
Waris yang sama tapi hubungan berlainan. Jadi waris yang sama, dia dapat pada kematian pertama dan dia dapat pada kematian kedua. Isteri si mati satu dan ibu si mati dua. Sebagai isteri si mati satu, dia dapat 1080 daripada 8640. Sebagai ibu kepada si mati dua, dia dapat 126 per 8640. So, bila kita tambah kedua-dua tu, dia akan dapat 1206 per 8640 daripada 8640. So kita tambah semua ni. Kalau kita nak buat kolom lain pun boleh. Jawapan kat sini ada kolom lain pula. Sebab kalau buat kolom lain tu kita boleh hasil tambah ni kita akan jumpa jawapan dia 8640. Tapi yang ni saya tak nak buat banyak sangat kolom. So saya just letakkan pada satu kolom, saya buat tambah dan jawapan dia. So kalau nak kira balik 1206 tambah 413 tambah 413, dia akan jadi leceh lah sikit. Tapi jawapan akhir dia memang betul 8640. Lepas tu setengah orang tu jawapan 1206 ni dia letak di kolom yang lain pula. Sebab dia nak memudahkan dia buat semakan. Sebab bila guna Excel kita just sum, kita just auto sum. Kat sini ni kita akan dapat 8640. So bila kita dapat 8640, betul lah kiraan kita. Kita nak buat semakan saja kod kita ada terlepas pandang. So yang ni memang betul 8640 dan inilah jawapan dia. Isteri si mati satu dan ibu si mati dua dapat 1206. Yang ini anak perempuan ataupun saudara si ibu sebapa perempuan 413. Angka dia ni jadi susah ni. 413 ni tak boleh nak dikecilkan lah. Memang 413 per 8640 lah. Sebab yang ni kalau di geran tanahnya akan jadi kecil pula lah. Akan bahagi dengan sifir berapa lagi ni. Ini pun boleh bahagi lagi ni dengan sifir 2, dengan sifir apa semua ni. Tapi 413 ni memang itulah. Memang itulah angka dia. Dia akan jadi 413 per 8640 kalau dalam geran tanah lah. Sebab kalau tak ada yang nak tolak dan tak ada yang nak muafakat dan sebagainya lah. So itu cara kira dia. Cara kira yang perlu faham ialah cara nak bersilang tadi. Sebab tu kita kadang-kadang kita guna istilah ilmu lah. Kita buat cara silang. Silang ni ialah 14 bagi 2, silang dia ke-7 jawapan dia. 108 bagi 2, 54. Kemudian didarab lah. 160 darab 54, 8640. So ini adalah contoh yang last week lah kita review. So kita masuk kepada kategori seterusnya, iaitu waris yang sama sebahagian berhak pada kematian kedua, sebahagian tidak berhak. So ini adalah contoh bagi kematian yang mana waris pada kematian kedua tu sebahagiannya berhak, sebahagiannya adalah tidak berhak. Tadi duduk kat luar kucing ni. So siapa ni? Ini adalah isteri mati kan. Isteri mati semasa melahirkan kandungan ni. Kan isteri mati meninggalkan suami, meninggalkan seorang anak lelaki dan meninggalkan seorang bayi perempuan. So sewaktu melahirkan anak, dia meninggalkan suami, anak lelaki dan seorang bayi perempuan. Sejurus beberapa minit ataupun tak kira selepas daripada itu, bayi perempuan itu pula meninggal. So bayi perempuan tu dia meninggalkan waris yang sama tadilah. Mestilah dia tak ada pasangan dan dia tak ada anak sebab dia pembayi. Bayi perempuan meninggalkan bapa dan meninggalkan seorang saudara seibu sebapa lelaki. Dia meninggalkan abang dia. So bagaimana pembahagian ibu ataupun isteri yang meninggal tadi, wanita yang meninggal tadi. So dia sebenarnya berlapis. Jangan kita buang terus bayi tu. Sebab yang ni boleh buang terus ke? Sebab yang ni tak boleh buang terus. Sebab yang ni secara berlapis kita kena kira bayi tu. Sebab bila bayi tu meninggal, sebahagian waris mewarisi, sebahagiannya tidak mewarisi. So bapa itu mewarisi tetapi abang dia itu tidak mewarisi, terdinding disebabkan adanya bapa.
Jadi kita kena kira secara berlapis. So, bila si isteri tadi mati meninggalkan suami, suami dapat 1/4. Suami dapat 1/4 kerana si mati ada anak. Adalah 2 anak ni, anak lelaki dan anak perempuan. Maka suami dapat 1/4. 1/4 ni saya tulis 1 je lah, sebab 4 ni tu hanya saya letak sebagai dia punya asal masalah dia ataupun dia punya tasheh teruslah kat sini. So, anak lelaki dengan bayi perempuan tadi, dengan anak perempuan, dia adalah asabah bil ghairi. Asabah bil ghairi, anak lelaki mendapat 2 bahagian, anak perempuan mendapat 1 bahagian. So baki dia kat sini ialah 3/4. Saya dah ringkaskan kat sini sebab sepatutnya boleh congaklah sebab agak mudah. So bila 3/4, 3 tu dia punya juzuk saham dia ngam-ngam lah. Ngam-ngam anak lelaki 2, ngam-ngam anak perempuan tu 1. Memang 3. Jadi kita tak perlu nak buat juzuk saham apa semualah sebab angka dia tu dah memang ngam dengan juzuk saham, dengan saham dia tu. Baki saham dia 3/4 tu ngam-ngam dengan anak ruus dia pun 2. Anak ruus dia pun 3. So anak lelaki dapat 2, bayi perempuan dapat 1. Kemudian bayi perempuan ni pula mati. So ini si mati 2. Bila bayi perempuan ni mati, semua bahagian dia dapat dekat ayah dia. So 1/1 dapat dekat bapa dia, yang mana saudara seibu sebapa lelaki tadi terdinding. So bahagian bapa ni dia menghabiskan semua harta lah. Dia tak kira lah adik-beradik ni, dia bukan macam ibu. Kalau ibu ni lain, bahagian adik-beradik dibilang walaupun terhalang. Kan? Tapi bapa ni tak. Bapa ni dia memang menghabiskan baki secara asabah bin nafsi. So, semua satu bahagian baby tu diambil oleh bapa dia, yang mana saudara seibu sebapa lelaki tu terdinding secara hirman, terdinding sepenuhnya, langsung tak dapat kepada saudara seibu sebapa lelaki. 1/1 dapat dekat bapa. Jadi macam mana kita nak munasakhat? Ini simple je sebenarnya, tapi kita nak tunjukkan cara bersilang tadi. Maka kita kena tengok si mati 2 tu dapat pada kematian pertama dia ialah 1, angka 1. Tasheh pada kematian kedua juga 1. So 1 dengan 1 memanglah angka FSTB dia ialah 1. So 1 bahagi 1 dapat 1, 1 bahagi 1 dapat 1. Ini memang simple. Tapi kita nak tunjuk macam mana cara bersilang tu. Jadi bila sini 1, maka asal masalah kat sini 4 darab 1, maka munasakhat dia ialah 4. Maka ini pun 1 darab 1 sama dengan 1. 2 darab 1 sama dengan 2. Yang ni mati lah. Ini mati ni kita tak payah, kita tak perlu darab lah sebab dia mati. So yang dekat sini pula 1 ini kita tak boleh darab 1, kita ambil 1 yang bawah ni sebab 1 ni dia sudah pun kita kira angka FSTB tadi kan. So 1 bapa ni 1 darab 1 sama dengan 1. Maka bahagian bapa ni ialah 1 tambah 1 sama dengan 2. Yang ni 2 tadilah sebab dia terdinding kosong kan. Yang ambil 2 bahagian kat sini saja. So bahagian suami ni dia adalah mewarisi 2 kali. Sebagai suami si mati 1 dan sebagai bapa si mati 2. Maka dia dapat 2 kali, iaitu dia dapat 1 tambah 1 bersamaan 2/4. 1/2 dia dapat. Asalnya 1/4 je suami, tapi sebab dia ambil daripada baby tu pula. Jadi dia dapat 1/2 kan. Sebenarnya kalau kita buang terus baby silap lah. Silap lah sebab yang bahagian baby tu perlu diberi kepada si ayah punya baby. Jangan buang terus baby. Mentang-mentang baby tu mati, kita tak kira baby. Baby tu kena kira dulu. Kan? Sebab bahagian dia perlu diberi kepada waris dia. Itu bapa dia lah. Sedangkan saudara seibu sebapa lelaki ni, dia tak dapat pada kematian kedua. Dia adalah anak lelaki si mati 1. Dia kekal lah. Dia kekal dengan bahagian asal dia lah. Bahagian asal dia 2/4. So dia dapat 2/4 jugalah kat sini. Bukan dia dapat separuh sebenarnya. Baki, dia dapat baki tu. Cuma kebetulan baki dia tu adalah 2/4. So dekat sini dia maintain 2/4. So inilah berlapis.
Bagi kes sebahagian berhak pada kematian kedua, sebahagian tidak berhak. So bila kematian kedua ni yang berhak ni bapa, seorang lagi tu tidak berhak. So kita akan jumpa dalam beberapa contoh yang lain macam inilah, ada yang sebahagian berhak pada kematian kedua, sebahagiannya tidak berhak. So ini contoh macam mana silang itulah. Kena biasakan cara untuk buat silang itulah. Sebahagian waris yang sama, sebahagian waris yang berlainan. Tadi waris yang sama, cuma sebahagian berhak, sebahagian tidak berhak. Tapi ini pun adalah contoh kematian kedua itu sebahagiannya waris yang sama, sebahagiannya adalah waris yang berlainan. Oh, ini saya letak nama pula. Kadang-kadang perlu letak nama kalau kita agak confused lah. Si mati meninggalkan ibu, meninggalkan seorang isteri, meninggalkan 2 orang anak lelaki dan meninggalkan seorang anak perempuan. Ini saya tulis ikut buku lah ni. Kalau saya tulis ikut saya tulis anak perempuan dulu. Tapi tak apalah. Tak apa, tak ada masalah. So ini nama dia lah. Meninggal ibu bernama Milah, isteri bernama Zainab, Rosli, Roslan dan Rohani. So kita kira macam biasa, ini kita review untuk satu lapis kematian lah, dan saya upgrade sikit. Saya punya nota ni ada error pula kat sini. Saya baru first time belajar buat error ni. Saya bukannya suka sangat kodek-kodek presentation ni. So ada boleh buat error. So nampaklah sikit kot. So kita susun, bila kita susun style saya, kita sepatutnya susun isteri dulu, tapi ni tak apalah, saya ikut cara lama saya ni, saya ikut buku ni. So tak apa, ibu dapat 1/6, isteri dapat 1/8. Ibu dapat 1/6 sebab si mati ada anak. Kalau si mati tak ada anak, ibu dapat 1/3 lah, ataupun kena tengok juga berapa adik-beradik si mati tu. So sebab ada anak, ibu dapat 1/6. Isteri dapat 1/8 sebab si mati ada, waris ke bawah. So anak lelaki dan anak perempuan ini menghabiskan harta secara asabah bil ghairi. Bila asabah bil ghairi maknanya anak lelaki dapat 2 bahagian. Setiap orang dapat 2 bahagian, bukan kelompok. Dan anak perempuan dapat 1 bahagian. Jadi antara angka 6 dan angka 8 kita cari asal masalah. Memang kita sentiasa kena cari masalah. Memang kita kena cari asal masalah, bukan cari masalah. So carilah asal asal pokok pangkal antara 6 dengan 8. Pokok kepada penyelesaian itu masuk asal masalah. Masalah apa ni? Masalah 24 macam tu. So faraid memang kena cari asal masalah gitu. 8 dengan 6, sifir 8 dan sifir 6, dia punya gandaan punya terkecil ataupun kita panggil tawafuk. Sebab tu saya baru ni setengah orang tu dia takut dengan matematik. Sebenarnya tak payah pun gandaan punya terkecil dengan faktus punya terbesar. Gandaan punya terkecil ni peringkat UPSR. Faktus punya terbesar tu saya rasa tingkatan 1. Matematik. Bukan payah pun. So 8 dengan 6, dia punya gandaan punya terkecil dia ialah 24 lah, sebab 24 boleh masuk dengan 6, 24 boleh masuk dengan 8. Tidak perlu kita darab jadi 48. 48 mustahil asal masalah 48 sebab asal masalah yang paling besar ialah 24. So 24 bahagi 6 dapat 4, 24 bahagi 8 dapat 3. 4/24 ni sama dengan 1/6 lah. 3/24 sama dengan 1/8. Macam tu. So kita tulis angka dia 24 bagi 6, 4, 24 bagi 8 dapat 3. So asabah ni adalah baki ataupun sisa. Saki baki. Waris yang memakan sisa, iaitu anak lelaki dan anak perempuan. So berapa sisa dia, berapa baki dia? 24 tolak 4 tolak 3. Baki dia 17. Sebab kadang-kadang bila kita tunjuk 17 kat sini faham. Bila pagi esok dah tak faham kenapa pula lah 17. So kena banyak conteng dan kena banyak buat latihan. 17 ini adalah baki. Dan bukan semua kes baki itu 17. Bukan semua kes baki itu 17. Tengok kes by kes lah. Tengok asal masalah berapa dan berapa bahagian waris fardu tadi.
ibu dan isteri ini fardu. Dia memang sentiasa dapat mengikut kadar dia yang ditetapkan dalam nas Al-Quran. So baki dia 17. Yang jadi peningnya macam mana 17 nak dibahagikan kepada 3 orang. Dekat sinilah yang ramai tak reti nak kira. Tapi kalau duit cash, dia boleh lagi. Dia kira baki tu, dia pecahkan pula. Pandai pula kalau duit cash, setengah-setengah tu lah. Tapi kita tak payah nak buat macam tu. Kita cari fraction je lah. Kita cari pecahan dia sahaja. So disebabkan 17 ni tak susah kita nak nampak, nak bahagi kepada 3 orang ni, maka style saya wujudkan kolom juzuk saham. So kita tak payah nak susah-susah. Yang lelaki kita tulis 2, yang perempuan kita tulis 1 sebab dia asabah bil ghairi. Kalau asabah bin nafsi ataupun asabah ma'al ghairi, semuanya 1 je. Semua dia lelaki dapat 2 ni untuk asabah bil ghairi sahaja. Kadang-kadang setengah kes tu bilang asabah bin nafsi pun tulis 2 juga lelaki. Sebab dia nak asalkan lelaki nak tulis 2 je. Padahal dia kurang mahir lagi tu. Asabah bil ghairi sahaja dapat 2. Yang lain semua 1 je sebab yang lain menghabisi baki sebagaimana baki itulah. Tapi untuk asabah bil ghairi menghabiskan baki itu secara taksib dia panggil, secara nisbah 2, nisbah 1. So lelaki 2 tulis 2, yang perempuan 1. Kemudian kita tambah aja 2 ni. 1 tambah 2 tambah 2, jawapannya 5. 5 ni kita tulis ke atas ni. Tulis ke atas ni menunjukkan jumlah juzuk saham dia adalah 5. Saham 17 ini dijuzukkan kepada setiap waris, iaitu 2 bagi lelaki dan 1 bagi perempuan. So bila dijuzukkan 17 ni, ia akan jadi 221, jumlah juzuk saham dia adalah 5. Faham macam tu je. Saya malah nak ulang kaji untuk tengok kenapa pula nak jadi 5, ada ru'us lah apa semua duduk tulis kat tepi ni. Itu dah key outbook daripada saya. Saya macam ni je. Sebab belajar dengan saya memang macam ni. Sebab tu orang yang tak faham faraid bila belajar daripada saya, dia dah jadi tak faham apabila ustaz-ustaz tulis kat sini dua lelaki ni dia darab 2 sama dengan 4. Satu darab 1 sama dengan 1, kemudian 4 tambah 1 jadi 5. Dia tak faham dah kat situ. Tak apa, tak faham kat situ pun. Kalau yang faham cara saya, buat cara saya je lah. So, bila kita dapat 5 kat sini, yang atas ni kita darab dengan 5 lah. Sebab ini kita dash ya, kita tak relevan. 24 darab 5 sama dengan 120, maka ini pun darab 5, 4 darab 5, 20, 3 darab 5, 15. Tapi 17 ni yang kita darab 5 sebab yang ni kita dah pecahkan 17 ni. Kita juzukkan dia, so kita darab ni juzuk kecil dia ni lah. 17 darab 2 sama dengan 34. 17 darab 2 sama dengan 34. 17 darab 1 sama dengan 17. So dapatlah jawapan akhir dia untuk kematian pertama ini. Ibu dapat 20 per 120. Isteri dapat 15 per 120. Dia sama dengan 1/8 tadi. So setiap anak lelaki dapat 13 per 120. Anak perempuan dapat 17 per 120. Jadi betul lah sebab anak lelaki akan dapat 2 kali ganda. Setiap anak lelaki itu dapat 2 kali ganda daripada setiap anak perempuan. So betul lah 17 dengan 34. Ini saya terpaksa ulang juga untuk yang selapis sebab mungkin ada antara kita memang tak mahir pun selapis. Tapi yang menunggu-nunggu tentang yang munasakot dia akan jadi boring lah pula duk ulang yang selapis. Tapi macam itulah kita meraihkan semua orang lah. Kita meraihkan yang jarang buat latihan selapis. Dalam masa yang sama kita meraihkan juga orang yang nak pergi lebih advance. Tengok yang berlapis dan lepas ni kita akan masuk takharuj. Lepas habis silibus ni kita akan masuk silibus takharuj yang lebih detail. So ini adalah untuk kematian yang pertama. So siapa mati untuk kedua? Kematian keduanya ialah tak ada kena-mengena kan? Tak ada kena-mengena. Sebahagian waris mendapat yang matinya ialah ibu tu. Milah tu mati. Milah ni mati pula. Milah pula mati, meninggalkan anak perempuan 1, anak perempuan 2,
Oh, so Milah ni adalah ibu kepada si mati satu. Saya ingat isteri tadi, betul lah. So bila si mati satu ni mati dia meninggalkan mak dia. Selalunya bila si mati satu meninggalkan ibu ni dah tua dah ni. Kan? So Milah pula mati, dapatlah pula kepada anak-anak Milah iaitu adik-beradik kepada si mati satu tadi. Ini pun selalunya jadi masalah lah. Selalunya menantu dengan mertua ni pun dah jadi masalah, tiba-tiba dengan ipar dua dia pula. Adalah penat saya. So bila Milah ini mati, dia meninggalkan pula anak-anak dia lah, iaitu Gayah, Kalsum, dan dia meninggalkan cucu pula, iaitu Rosli, Roslan dan Rohani. Sebab anak laki dia tadi meninggal kat sinilah. Anak laki dia meninggal tadi ni. So bila Milah mati meninggalkan 2 orang anak perempuan dan 2 cucu lelaki daripada anak lelaki dan seorang cucu perempuan daripada anak lelaki, iaitu semati satu tadi. Dia tak ada adik-beradik lelaki dah. Dia ada 2 lagi yang perempuan. So yang ni dapatlah kepada 2 anak perempuan tu secara fardu dia ialah 2/3. So dia bagi asabah bil ghairi, cucu sebagai waris ganti. Supaya tak ada anak lelaki kat sini, maka ada lagi baki dia kat situ. Maka cucu lelaki daripada anak lelaki tu, dia dapat secara direct daripada kematian tu. Dia bukan dapat secara berlapis ni. Dia dapat secara direct, cucu tu dapat secara direct sebab dia tidak terhalang. Cucu, ini pun jangan kat belakang. Kadang-kadang orang kata cucu ni tu aja dia kata sebagai waris patah titi. Ini waris tak patah titi ni. Sebab si mati tak ada anak lelaki, so harta tu tidak dihabiskan. Nanti lagi berbaki 1/3. 1/3 itu dihabiskan oleh cucu sebagai waris ganti. Kat sini cucu sebagai waris ganti. Kadang-kadang orang tak faham lagi yang ni. Tak faham lagi. Beza antara cucu waris ganti dengan cucu waris patah titi. Waris patah titi itu terhalang sebenarnya. Dia tak dapat secara faraid pun. Soal wasiat wajibah ni isu lain. Dan soal lagi cucu sebagai waris zawil arham. So cucu tu pun ada 3. Sama ada cucu waris ganti, cucu waris zawil arham ataupun cucu patah titi, cucu yang terdinding. So dalam kes ni cucu ni adalah cucu waris ganti kerana dia menggantikan anak lelaki yang mati awal. Bukan sebab itulah kita tak boleh tu saja, bila anak lelaki tu mati awal, so dia anak-anak dia tak dapat. Belum boleh cakap macam tu. Tengok kes by kes lah. Mungkin boleh anak lelaki yang mati awal, anak-anak dia tu mungkin boleh dapat. Kalau dah tetap habis lagi, bolehlah. Jangan je itu aja kita buat. Sebab ayah dia mati awal, so anak-anak kepada ayah dia tu dah jadi cucu yang tak dapat. Iya ke? Kira dulu. Tengok kes by kes dulu. Dalam kes ni dapat. Dapat dia tu dapat secara direct daripada mak, daripada nenek dia ni. Nenek dia nama Milah tadi. Jangan cepat sangat. Belajar tak habis lah selalunya. Jadi cepat nak jawab ni, jadi belajar tak habis. Profesional dia akan tengok case by case dulu. Sebab boleh saja cucu yang kematian bapa lebih awal tu, boleh saja faraid dia kalau ada lebihan baki tu. Dia bukannya sama. Asalkan dia cucu daripada anak yang mati awal, dia tak dapat. Tu aja patah titi. Tak semestinya. Sebab dia tak belajar banyak. Dia duduk belajar yang patah titi sampai sudah cucu patah titi. Sampai dia terlupa adanya cucu waris ganti. Lepas tu mula dia ingat semua cucu dapat. Sebab dia tak belajar pula cucu waris zawil arham. Aduh lah. Bahagian cucu saja pun. So baki dia adalah 1/3. 1/3 ni per lah. Maknanya kadar dia 3 kita letakkan kat sini saja. Macam mana satu ni nak dibahagikan kepada 3 orang sebab dia asabah bil ghairi. Jangan pening-pening, kita tulis saja yang lelaki 2, yang perempuan 1. Kita terus saja wujudkan kolom juzuk saham sebab satu ni tak boleh nak bagi pada 3 orang ni. Sebenarnya 5 kepala walaupun 3 orang. Kalau kita tak buat, kita tak nampak 5 ni. Kalau orang yang mahir boleh congak je lah, tapi selalunya memang tak nampak lah bagi orang yang biasa. Jadi kita kena pecahkan. So kita tulis yang lelaki 2, yang perempuan 1. So kita tambah 1, 2, 2, maka jumlah juzuk saham ni adalah 5. So 5 ni dengan 1 sama lah, maintain je lah. So tasheh dia, jawapan dia adalah kita darab
3 darab 5 sama dengan 15, 2 darab 5 sama dengan 10, 10 ni boleh bahagi 2 lah. Sebab dia 2 orang, so 5. Kita janganlah complicated sangat, benda boleh congak, kita congak je lah. 10 bagi 2, 5, 5 lah kita tulis setiap row. Tapi yang ni sebab kita tak boleh congak, satu nak bagi 3 je mana pula. Satu nak bagi 5 lah, sebab 5 kepala. 3 orang tapi 5 kepala, sebab lelaki tu 2 kepalanya. Jadi kita pecah macam ni, kita satu lah. 1 darab 2 sama dengan 2. 1 darab 2 sama dengan 2, 1 darab 1 sama dengan 1. So kita dapat jawapan akhir dia. Anak perempuan ni dapat 5/15. Anak perempuan dapat 5/15. 10/15 sama dengan 2/3 lah. Banyak nombor orang dapat ni. So cucu ni dia menghabiskan baki yang 5 tadi. Yang ambil yang asal lah 2, 2, 1. Ngam-ngam je 2, 2, 1. So ini adalah kematian yang kedua. So macam mana kita nak gabungkan antara kematian pertama dan kematian yang kedua tadi? Ini memang bergaduh besar selalunya kalau kes macam ni, sebab ialah suami aku mati dapat kat emak pun dia tak nak bagi dekat emak, dia akan tutup harta sepecarian. Zainab ni akan tutup harta sepecarian kalau dia tak ngam dengan ibu ni. Kalau ibu ni pula jenis berkira, dia nak aja kan, dia tak nak bagi dekat kalau lah menantu ni pula bukan menantu yang baik, memang ini pula tuntut harta perceraian. Last sekali mati pula ibu, ambil kau. Kalau kau tuntut harta perceraian kau dengan ibu ni, mungkin cepat sikit ni boleh settle ni. Tapi kalau lambat je bergerak lah sekali ibu pun mati, dah waris-waris ibu ni barulah kau tuntut harta perceraian lah apa, memang penat. So cepat-cepatlah buat, janganlah sampai berlapis-lapis bagi kes-kes utamanya dia ada waris ke atas ni. Aduhlah. So macam mana kita nak kira munasakhah dia? So kita ambil, ini saya terus saja ambil jawapan lah. Saya terus saja ambil jawapan untuk kematian pertama dan jawapan untuk kematian kedua. Saya tulis nama lah sebab kita ni nak ceritanya maknanya waris apa kita kata tadi, dia dalam kategori sebahagian waris yang sama, sebahagian waris yang berlainan. Kategori dia tu. Lepas tu kita jadi tulis nama tu sebab kita nak tengok sebahagian tu waris yang sama, sebahagian waris yang berlainan. So untuk menjimatkan dia punya kolom, kita terus saja tulis jawapan je lah. Ibu dapat kematian pertama dia 20/120. Isteri ni 15/120, kita tulis balik 34/120, 34/120, 17/120. So gayah dengan ini dia belum menjadi waris pada kematian yang pertama. Dia adik-beradik kepada si mati ni, adik-beradik perempuan, saudara perempuan. So kematian kedua kita tulis jawapan dia mati kat sini, Milah ni mati. Zainab ni dia adalah menantu. Ini kadang-kadang kita kena fikir panjang sikit ataupun kita kena lihat gambar rajah kita faham dia duduk kat mana. Zainab ni adalah menantu kepada si mati dua. Kenapa ni? So cucu Rosli ni adalah cucu lelaki si mati dua. Roslan cucu lelaki si mati dua. Rohani adalah cucu perempuan si mati dua. Itu dia jawapan dia balik per 15 tadi. 221 ini kita ikut row masing-masing lah sebab kita kan ambil daripada yang mula-mula tu row tu. So yang ni baru timbul lah ni. Gayah dengan Kausun baru timbul sebagai anak perempuan si mati satu dan anak perempuan si mati dua. So kita lihat jawapan dia. So dekat sini apa yang kita perlu perhatikan ialah angka 20 dengan angka 15 ni. Angka 20 dengan angka 15. Sebab 20 ni kita nak hapuskan dan macam mana kita nak masukkan dengan bawah 15 ni. Maka 20 dengan 15 dia punya faktor punya terbesar ialah 5. Sebab 20 boleh bahagi 5. 15 pun boleh bahagi 5, boleh bahagi 1, tapi 1 tu kecil sangat, kita cari yang paling besar. Paling besar dia 5 lah. Ni pun mudah je sebenarnya boleh congak 20 dengan 15. 5 lah paling besar dia. Dia panggil faktor punya terbesar, FSTB. So 20 bahagi 5 jawapan dia 4, 15 bahagi 5 jawapan dia 3. Kita buat secara bersilang.
Kenapa buat secara bersilang? Memang ulama ajar buat secara bersilang. Macam tu je lah. Tak payahlah nak fikir matematik banyak-banyak. Jadi pening. Sebenarnya kalau orang mahir matematik, dia tahu kenapa buat bersilang macam tu. Sebab dia nak memperbesarkan pembawah aja sebenarnya. Sebab sini pembawah dia 15 ni perlu dibesarkan. Dengan cara nak ambil yang 20 ni, nak masuk dalam 15 ni macam mana. Macam tu. Sebab 20 ni perlu dihapuskan sebab dia mati. Tapi yang kat sini 15 dia bawa. Jadi kena cari pembawah yang sama. Macam tu sebenarnya. So cari dulu FSTB. So dapatlah bersilang. Bila dapat bersilang tu dia angka 3 ni, 20 bagi 5 dapat 4, 15 bagi 5 dapat 3. So tasheh dekat yang mula-mula ni, yang sebelum si mati-mati ni, 120 darab dengan 3, jawapannya ialah 360. So 20 ni jangan darab 3 sebab dah matilah. Kosong. Mula-mula buat latihan memang akan jadi tersilap. Lepas tu saya ulang juga tu. Memang mula-mula buat latihan bila kita nak darab pun semua benda kita nak darab. Tak apalah, darablah dulu. Lepas tu baru kau tahu kau silap. Macam tu. 15 darab 3, 45. 34 darab 3, 102. So ini pun 102. 17 darab 3 adalah 51. So habis untuk bahagian ni. Yang ni kosong lah, tak payahlah. So habis bahagian ni iaitu 45, 102, 102, 51. Kemudian row ni pula. Row ni yang 15 ni kita jangan darab 4 sebab dia dah habis dah. Sebab kita dah 15 row mula tadi kan. Kita ambil yang selepas dia. So yang ni mati, tak ada apa-apa. Yang ni pun tak ada bahagian untuk kematian kedua sebab dia menantu. Menantu memang tak dapat lah. So cucu ni dapat yang kita dah kira tadi. Cucu menghabiskan baki secara Usama bin Ghairi tadi. So 2 ni darab dengan 4 dapat 8. 2 darab 4 dapat 8. 1 darab 4 dapat 4. 5 darab 4 20. 5 darab 4 20. So yang dapat 2 kali tu kita tambahlah. Dalam kes ni Rosli tu dapat 2 kali. Dia adalah anak lelaki si mati 1 dan cucu lelaki si mati 2. Begitu juga dengan Roslan dan begitu juga dengan Rohani. So dia dapat 2 angle ataupun 2 sisi. So 102 tambah 8 jadi 110. Yang ni 51 tambah 4, 55. Betul lah, dia masih lagi 2 kali ganda. Yang Rosli dan Roslan. Sepatutnya Rosli dan Roslan lah kat sini akan jadi orang penting. Untuk menjadi pentadbir dan untuk menjadi competition dan sebagainya lah. Sepatutnya lah. Tapi macam-macam lah boleh. So pengiraan akhir ialah Zainab dapat 45 per 360 sebab dia dapat selaku isteri si mati 1 sahaja. Rosli 110, Roslan 110, Rohani 55. Gayah pun dapat juga harta abang dia tadi. Walaupun dia asalnya terhalang sebab dihabiskan oleh anak-anak lelaki tadi. Tapi dia ambil yang bahagian ibu tu lah. Sebab ibu tu mati pula, dapat juga kat dia. 20 per 360, 20 per 360. Kadang-kadang yang jadi bergaduhnya antara Gayah dengan Zainab. Secara realitinya yang jenuh saya nak handle ialah isu ni lah. Sebab si Zainab ni barulah tolaklah hak ni kepada anak-anak, kepada keluarga kami. Kepada keluarga kami. Yang ni pula masa mak hidup, mak pun tak boleh nak rasa kau buat kat layan dekat mak. Letih saya. Aduh lah. So ini adalah contoh terakhir dalam mengajar munasakhat kita, waris yang berlainan. Si mati meninggalkan anak lelaki, 2 anak lelaki. Ini waris yang berlainan suku sakat. Langsung tak ada kena-mengena. Ini bertambah terus waris. Daripada 3 waris menjadi 5 waris. Si mati meninggalkan 2 anak lelaki dan seorang anak perempuan. Kemudian anak lelaki dia tu pula mati meninggalkan isteri dan anak lelaki pula. Macam tu. Ini pun kira mudah ni sebenarnya. Dia tak ada complicated sebab anak lelaki. Kalau buat anak lelaki dan anak perempuan kat sini, dia nak sobah bila hari pula. Lagi-lagi pening buat anak lelaki je senang. So si mati meninggalkan 2 anak lelaki dan seorang anak perempuan. Simple je lah sebab dia tak ada waris fardu. Tak ada
Tak ada isteri, tak ada ibu, tak ada bapa. Dia hanya waris, dia hanyalah anak-anak dia sahaja secara asabah bil ghairi. So kalau kita biasa dengan asabah bil ghairi 2/1, kita sebenarnya boleh aja terus congak. Dalam kes ni dia tidak ada waris fardu. So semua harta tadi dihabiskan oleh waris-waris furuk dia, waris-waris ke bawah dia secara 2/1. So tu dia ialah anak lelaki 2, anak lelaki 2, anak perempuan 1. So dia punya penyelesaian ni adalah 5 lah. 2/5, 2/5, 1/5. Ini Hasma dengan Tawil ni tak wujud lagi pun sebagai waris sebab mereka ni adalah menantu dan cucu lelaki. Menantu memang tak dapat. Cucu ni sudah pun terhalang kerana sudah pun ada anak lelaki. Tetapi si Mustafa ni pula mati meninggalkan isteri lah. Isteri ni akan dianggap sebagai orang asing. Isteri ni akan dianggap sebagai orang asing. Ini pun saya penat juga. Aduh lah. So dapatlah isteri dan anak lelaki. Anak lelaki ni masih dianggap sebagai darah daging lah. Sebab dia jadi cucu. Tapi menantu ni selalunya, lebih-lebih lagi kalau menantu ni pula dia kahwin pula dengan suami baru. Jenuh mencari. Jenuh mencari. Sebagai hilang dah pula. Mafkut. Mafkut. So tak apa. Bila si mati ni pula, mati meninggalkan isteri 1/8 dan anak lelaki dia adalah 7/8. Simple je ni sebab yalah 1/8 tu contoh ni 7/8, so jadi simple kan. Dia adalah asabah bin nafsi, anak lelaki ni menghabiskan baki harta iaitu 7/8. So sekarang ni macam mana kita nak munasakhat, kita nak combine antara kematian pertama dengan kematian kedua, macam mana cara kita nak kira? Maka kita kena habiskan, pindahkan ataupun hapuskan bahagian Mustafa ni sebab dia sudah pun mati. Dan kita lihat dengan angka tasheh atau masalah ataupun penyelesaian bagi si mati 2 ni. So angka yang terlibat ialah angka 2 dan angka 8. Angka 2 dan angka 8. So FSTB dia 2 lah. Tak tahu lebih daripada 2 lah sebab 2 kat sini memang 2 lah. 1 pun boleh. Tapi sebab 8 pun boleh masuk 2. Maka angka faktor punya terbesar dia ialah 2. So 2 bahagi 2 dapat 1, 8 bahagi 2 dapat 4. Dia memang silang macam tu. Memang itulah sifir dia. Bila lama-lama kita buat, kita akan faham di sudut matematik tu kenapa jadi macam tu. Tapi kalau tak reti matematik pun, buat je lah macam tu. Bukan tak reti matematik, maknanya kita tak mahir sangat matematik. Kita je ikut je lah panduan yang diberikan. Dia suruh silang lah kitanya. Macam tu. Buat je dulu. Dia suruh tulis 2, 1, 1, tulis lah 2, 1, 1, 2, 2, 1. Tulis je dulu. 2, maka bila 8 bahagi 2 dapat 4, maka kat sini ni kita darab angka yang ke atas kita tulis tu. 5 darab 4, munasakhat dia akan jadi 20. Jawapan akhirnya sikit ni 20. Per 20 dia akan jadi. 5 darab 4, 20. Yang ni 2 darab 4, 8. 1 darab 4, 4. Dekat sini pula 1 darab 1, 1. 7 darab 1, 7. Sebab dia adalah waris yang berlainan daripada 2 kematian yang berlainan. Ini yang kita selalu sebut bila berlapis, tambahlah waris. Tambah waris dalam kes ni je. Banyak je berlapis yang waris tak tambah. Waris tak bertambah. Sebab waris yang sama tak tambah lah. Tapi ini memang akan sentiasa bertambah sebab dia sentiasa mencipta waris yang baru. Waris ini mati meninggalkan isteri anak lelaki, yang ini adalah waris baru. So dia tak ada tambah-tambah lah kat sini sebab semuanya mewarisi secara satu angle, satu sisi sahaja. Kan Mustafa mati, alias sebagai anak lelaki si mati 1, Halijah anak perempuan si mati 1, Hasma isteri si mati 2 dan Tawil anak lelaki si mati 2. So memang kalau kita campur dia akan dapat 20 lah. 8 campur 4, 12, 13 campur 7, 20. So ini adalah contoh-contoh pengiraan munasakhat secara berlapis yang saya sudah kategorikan kepada 6 kategori ya. Saya bagi contoh tu yang agak simple lah, tapi sebenarnya kalau kita combine dia punya kategori tu sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebenarnya dia ada 6
6 situasi yang mana saya sengaja mempelbagaikan contoh dalam situasi yang berlainan supaya kita nampak kita boleh familiar apa pengiraan secara berlapis ini mengikut situasi-situasi yang berbeza. So kita akan sambung satu lagi kelas mengenai kematian berlapis ni pada bukan minggu depan lah, minggu depan selamat bercuti di Pawali. Minggu depan pun sebenarnya dia jatuh kepada hari Sabtu keempat untuk bulan Oktober. Saya sebenarnya hari Sabtu terakhir pada setiap bulan saya ada kuliah subuh. Kuliah subuh tu pun saya terpaksa tangguhkan sebab saya memang tak ada kat sini, tak ada kat KL lah, mana saya berada di kejauhan lah. Tapi nasib baik bulan Oktober ni dia ada 5 kali Sabtu. Maka kuliah subuh yang Sabtu keempat tu saya akan buat sebagai kuliah subuh Sabtu kelima di masjid di surau Alam Sari, Kajang. Memang saya tak adalah cuti di Pawali ni. So kita akan sambung pada next class ni pada 2 minggu lagi yang mana saya akan bagi contoh case. Kita akan lihat aplikasi kematian berlapis tu. Kita akan lihat aplikasi kematian berlapis tu pada pengiraan menggunakan Excel. Saya akan tunjuk contoh case dan saya akan bagi dan kita akan lihat dalam masa 1 jam yang kita ada tu setakat mana yang kita boleh bincang macam mana cara saya buat pengiraan berlapis. Mana kita akan masuk lapis ketiga, lapis keempat, lapis kelima dan seterusnya. Tapi saya akan guna yang daripada buku tu. Saya akan guna contoh daripada buku ni, buku kematian berlapis ni. So pada muka surat 58 tu dia ada contoh latihan. So saya akan guna contoh latihan kat situ lah. Kalau ikut contoh latihan kat situ dia ada 10 lapis kematian. Tapi sejam kita ada tu memang takkan sampai 10 lah. Dan ini adalah contoh latihan yang dibuat oleh Ustaz Hilmi Hanis lah. Ustaz Hilmi Hanis buat sampai 15 saya rasanya. Tapi saya just ambil setakat 10. Mana ini adalah nama-nama yang direka oleh Ustaz Hilmi lah ni. Ustaz Hilmi nama-nama yang direka tu nama modern sikit. Alia, Aira, Atia, Balqis, Bashirah. Dan kalau belajar dengan Ustaz Abdul Halim, nama-nama tradisional sikit. Siti Murni, Yaakob, Yusuf. Tak apa, itulah nama-nama untuk memudahkan faham apabila kita belajar menasakhat kematian berlapis. So, saya ingat itu saja untuk malam ini. Apa yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang itu adalah kerana kelemahan saya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan, harapnya bermanfaat dan sama-sama boleh mengulang kaji lah. So kita sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.